Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu tahun 3. Tajuk kita pada hari ini ialah Rakan Niaga Muda dan aktiviti kita ialah membina ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat tanya adalah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu atau untuk mendapatkan maklumat. Ayat tanya biasanya atau akan menggunakan tanda tanya yang berbentuk seperti telinga di penghujung ayat. Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya di dalam ayatnya. Kata tanya mesti diikuti oleh partikel kah apabila digunakan di awal ayat tanya. Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat. Berikut merupakan beberapa contoh kata tanya penggunaan serta contoh ayat. Kata tanya yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama atau binatang. Contoh ayat, apakah nama kucing kamu? Kata tanya yang kedua ialah kata tanya berapa yang digunakan untuk menanyakan bilangan. Berapakah harga baju ini? Kata tanya yang seterusnya ialah kata tanya mana yang digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh ayat, Gunung Kinabalu terletak di mana? Kata tanya seterusnya ialah kata tanya siapa yang digunakan untuk menanyakan orang. Contoh penggunaan kata tanya siapa, siapakah nama adik kamu? Seterusnya, kata tanya bagaimana yang digunakan untuk menanyakan proses ataupun keadaan. Contohnya, bagaimanakah keadaan ibu kamu? Seterusnya, kata tanya bila yang digunakan untuk menanyakan masa. Contoh ayat, bilakah kamu sampai? Dan yang terakhir, kata tanya mengapa yang digunakan untuk menanyakan sebab. Contoh penggunaan kata tanya mengapa, mengapakah mereka bergaduh? Kita beralih kepada ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat penyata. Nada tanya dilambangkan dengan simbol kata tanya yang diletakkan di penghujung ayat. Mari kita perhatikan bersama-sama perbualan rakan niaga muda. Kelas kita telah mendapat keuntungan hasil jualan jus tembikai. Berapakah keuntungannya, Hanif? Ini merupakan ayat tanya dengan kata tanya di mana berapa digunakan untuk bertanyakan perihal bilangan. Keuntungannya sebanyak RM110 Malaysia. Kita hendak menggunakan keuntungan itu untuk apa? Ini juga adalah ayat tanya dengan kata tanya apa. Apa digunakan di penghujung ayat, oleh itu ia tidak perlu diikuti dengan partikel kah. Bolehkah kamu semua memberikan cadangan? Di penghujung ayat ini terdapat tanda soal. Oleh itu ayat ini juga adalah ayat tanya, namun ia tidak mengandungi kata tanya. Ya, sudah tentu boleh. Setujukah jika kita simpan keuntungan ini untuk jamuan kelas pada hujung tahun ini? Ini juga adalah ayat tanya tanpa kata tanya. Boleh juga jika mendapat sokongan ramai. Seterusnya, kita perhatikan perbualan di bawah. Jawapan yang diberikan, jamuan itu akan diadakan seminggu sebelum cuti akhir tahun bermula. Jawapan ini mengandungi pernyataan dari segi masa. Oleh itu, kata tanya yang sesuai kita gunakan ialah kata tanya bila. Contoh ayat yang telah cikgu sediakan.
Bilakah jamuan itu akan diadakan? Seterusnya, pada gambar yang berikut kita dapat melihat rakan-rakan semua bersetuju. Mereka mengatakan, kami setuju. Ayat tanya tanpa kata tanya yang boleh kita berikan atau yang telah cikgu sediakan. Semua bersetuju? Kami setuju. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan aktiviti kita yang kedua, iaitu pada muka surat 89. Kita diminta menyenaraikan ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya yang terdapat dalam dialog pembeli berhemat. Apakah barangan yang hendak ibu beli? Ibu hendak membeli barangan dapur. Apakah barangan yang hendak ibu beli adalah? Betul, ayat tanya dengan kata tanya. Adakah barangan itu beras, gula dan minyak? Ya, Imran, ibu juga mahu membeli barangan lain. Imran mahu buku latihan dan alat tulis. Dalam ayat ini terdapat 2 ayat tanya tanpa kata tanya. Yang pertama, adakah barang itu beras, gula dan minyak? Serta Imran mahu buku latihan dan alat tulis? Ya, Ibu. Bolehkah saya membelinya nanti? Boleh, Imran. Pastikan harganya berpatutan. Mengapakah Ibu suka membeli bela di pasaraya ini? Harga barangan di pasaraya ini berpatutan dan barangannya berkualiti. Dalam perbualan ini terdapat 2 ayat tanya. Yang pertama, ayat tanya tanpa kata tanya, dan yang seterusnya ayat tanya dengan kata tanya mengapa. Bilakah kita hendak datang lagi ke sini, Ibu? Kita akan datang membeli bela apabila perlu sahaja. Sudahkah Imran mengambil buku dan alat tulis itu? Ya, Ibu, Imran sudah mengambilnya. Kata tanya yang terdapat dalam perbualan ini ialah ayat tanya dengan kata tanya bila serta ayat tanya tanpa kata tanya. Baiklah, mari kita ke kaunter bayaran. Berapakah jumlah yang telah kita belanjakan hari ini, Ibu? Jumlahnya seperti yang telah Ibu rancangkan. Dalam perbualan ini terdapat ayat tanya dengan kata tanya yang menggunakan kata tanya berapa. Kita teruskan dengan aktiviti kita yang ketiga, iaitu pada muka surat 90, buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Kita diminta untuk membina ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya berpandukan dialog di bawah. Mari kita baca dahulu dialog perbualan ini. Sekolah kita akan mengadakan kempen penggunaan elektrik secara berhemat pada 22 Mac ini. Ya, Imran, kita akan berkumpul di dataran perhimpunan untuk majlis pelancaran. Kita perlu berada di sana pada pukul 8 pagi. Pelancaran kempen ini akan dilaksanakan oleh guru besar. Kempen ini akan berlangsung selama 5 bulan. Kempen ini bermula dari bulan April hingga bulan Ogos. Kumpulan sasar bagi kempen ini ialah semua warga sekolah. Kempen ini bertujuan untuk memupuk sikap berjimat cermat dan menghargai sumber tenaga elektrik. Berdasarkan dialog tadi, mari kita bersama-sama bina ayat tanya dengan kata tanya. Contoh ayat tanya yang telah cikgu sediakan. Bilakah kempen penggunaan elektrik secara berhemah akan diadakan? Kata tanya bila digunakan untuk menanyakan perihal masa.
Siapakah yang akan melaksanakan pelancaran kempen ini? Kata tanya siapa digunakan untuk bertanyakan mengenai atau berkenaan dengan orang. Apakah tujuan kempen ini? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu berkaitan dengan benda. Seterusnya kita beralih kepada ayat tanya tanpa kata tanya. Salah satu cara membina ayat tanya tanpa kata tanya ialah dengan meletakkan tanda soal di penghujung ayat penyata. Berdasarkan beberapa perbualan yang telah kita baca tadi, juga kita dapat melihat penggunaan perkataan bolehkah, setujukah di dalam ayat tanya tanpa kata tanya. Mari kita lihat contoh ayat tanya tanpa kata tanya yang telah cikgu sediakan. Kempen ini berlangsung selama 5 bulan. Ini adalah ayat penyata yang diletakkan tanda tanya di penghujung ayat. Adakah kempen ini bermula dari bulan April? Dan yang terakhir, betulkah kumpulan sasar bagi kempen ini ialah semua warga sekolah? Baiklah murid-murid, selepas ini cikgu minta murid-murid melengkapkan latihan pada muka surat 89 dan juga muka surat 90. Murid-murid boleh menyalin ayat yang telah cikgu sediakan, namun jika murid-murid hendak membina ayat tanya sendiri, amatlah cikgu galakkan. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah, terima kasih dan kita jumpa lagi. Bye.